Di antara isu yang kita nak bangkitkan hari ini adalah kami membantah kenyataan FOMEMA untuk menyeru pekerja asing membuat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Yang ini yang disiarkan oleh FOMEMA sendiri, bukan KKM, tapi FOMEMA yang menyiarkan. Kami pun tidak dipanggil ya. Sewajarnya lah industri player dalam Malaysia ni sepatutnya bila-bila satu dasar itu perlu diimplement, dan khususnya FOMEMA ni pula merupakan syarikat swasta. FOMEMA sendiri yang berhad. Saya rasa sewajarnya kami diberi peluang untuk mengadakan satu sesi di antara industri player, khususnya macam FNBA, Primas, Presma dan MIMCO ini merangkumi semua-semua peniaga di bawah di Malaysia ni, untuk khususnya yang peniaga Muslim. Kami rasa terpanggil lah untuk menyuarakan. Kami tiada halangan sebenarnya kalau saringan kesihatan ni semua faham ianya sesuatu yang perlu dan semua negara-negara mengamalkan. Tapi bila mana ianya jatuh setiap tahun, saya rasa sesuatu yang janggal. Pada peringkat permulaan pekerja asing ni tahun awal tahun 1993-94 dulu, bila mana FOMEMA mula-mula diperkenalkan, pengususan diberikan untuk tahun 1, tahun kedua dan ketiga. Lepas tu ada diulang kaji setiap tahun ganjil, tahun pertama, tahun 3, tahun 5, tahun 7, tahun 9. Ini tak semena-mena pula bila baru-baru ni disiarkan dalam media sosial. Siapa pun tak tahu. Saya juga dipahamkan dalam satu pertemuan dengan YB Menteri Sumber Manusia. Dia sendiri pun tak tahu bahawa dasar ni telah mewajibkan pemeriksaan FOMEMA untuk setiap tahun ni. YB Menteri pun tak tahu. Kalau kami ni rasanya kedai lagi lah. Dan saya rasa sesuatu itu sebelum diimplementkan perlulah mendapat pandangan daripada industri player. Lagi satu yang kami suarakan sejak daripada since day one lagi, pada mula-mula lagi mana FOMEMA ni diwajibkan untuk pembaruan PLKS, pas lawatan kerja sementara, bila mana kencing manis dan blood pressure, tekanan darah tinggi juga disenarai hitamkan. Kami juga dah buat homework sikit, tengok tak ada satu negara pun melainkan Malaysia ya yang buat saringan kesihatan ni gagal di atas sebab-sebab kencing manis dan darah tinggi. Dan kami juga setelah banyak menghantar surat rayuan kepada KKM dan pihak-pihak yang berwajib agar perkara ini dapat diulang kaji, tetapi nampaknya FOMEMA lebih prihatin nak ulang kaji untuk mengadakan saringan FOMEMA setiap tahun ni. Saya rasa sesuatu yang agak janggal lah. Sebab kalau di UAE, Saudi yang ada penggunaan pekerja asing, di Singapura sendiri, memang setiap alternate years lah. Yang tu kami tak petikaikan. Dan kami petikaikan dua perkara. Lagi satu saya juga ingin tekankan di sini, kenaikan yuran pemeriksaan perubatan pekerja asing ni pun naik daripada kalau dulu RM190, dia naik RM207, untuk wanita RM207 ke RM217. Yang tu pun rasanya kalau perlulah ada alasan yang baik, kita boleh adopt lagi lah ya. Tapi kami suarakan juga. Lagi satu yang kami rasa janggal, bila mana keputusan ujian ya. Kalau kita pergi doktor lazimnya, kalau kita buat check up, akan dapat sesalinan report apa-apa yang kita ada penyakit yang menyebabkan kita gagal, apa doktor akan nasihatkanlah. Kalau kita ada penyakit berjangkit ke apa ke. Tapi kalau FOMEMA ni buta macam tu je. Kita akan dapat dalam sistem lulus atau gagal. Tapi bila mana gagal untuk kencing manis ni, kalau rasanya kalau saya ni dah 10 tahun dulu dah unfit dah. Saya sendiri pun dah lebih 10 tahun ada kencing manis. Kalaulah ditakdirkan ya, dasar ini diimplement kepada semua penjawat awam di Malaysia dan juga pekerja-pekerja swasta di Malaysia, gamaknya dah 50% tak boleh bekerja ni. Ini hakikat ya. Malaysia ni adalah di antara negara yang saya rasa penyakit kencing manis di antara yang paling tinggi rasanya. Berasa kalau ini diimplement pada pekerja asing, saya rasa ianya memang tidak adil dan tidak wajar.
Dan dah rintihan ni dah berpuluh kali dah kami mata dah. Bukan communicable disease. Ya, dari satu kita perlu faham ni dasar kerajaan untuk mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit. Bila masa pula darah tinggi ni nak berjangkit pada orang lain? Kalau kencing manis nak berjangkit, kalau kena kencing adalah. Tapi kencing manis rasa tak boleh berjangkit. Yang kita nauzubillah, yang nak kita nak elakkan kena kencing. Tapi banyak je yang kena kencing, kena scam. Saya rasa yang ni juga sebenarnya sampai tahap kita nak mengadakan press release ni, kita bukan kami tak ada sebarang isu dengan Jabatan Immigration, Kementerian Dalam Negeri ke, nothing to do at all. Sebab kami ini bernaung, kalau industri kami ini bernaung di bawah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan KPDN SCP untuk dapat kelulusan semua ni lah. Tapi bila masa kami sampai ke tahap nak menyuarakan apa masalah-masalah ini, saya rasa dah tahap yang kritikal lah. Sebab segala usaha kami melalui saluran-saluran yang ada memang rasanya tidak mendapat sebarang respon. Berjawab pun tidak lazimnya. Saya rasa hari ini bila mana buat dengan media ni, kita berharap pihak FOMEMA, kalau ya mungkin Kementerian Kesihatan juga dapat melontarkan pandangan mereka dan memulakan, kalau paling-paling tidak pun tangguhkan dulu ya. Kalau rasa keperluan setiap setahun ni, rasa sesuatu yang lebih mementingkan pihak FOMEMA sendiri berhad. Kalau sejujurnya lah, kita tak nak bercakap benda lain, tapi rasa ini sesuatu yang agak sukar sangat. Lagi satu masalahnya panel ya. Sungguh pun sebelum ni, kalau alternate years pun, pergi mana-mana hospital, klinik-klinik yang berdekatan dengan kami, pergi aja kuota penuh. Nak pergi, kita pun melilau lah cari klinik-klinik yang masih ada kekosongan lagi. Yang itu perlu ditangani dulu. Bukan concern nak buat duit sahaja, saya rasa. Kesihatan dalam konteks apa yang saya ucap ni, kita tak pernah compromise. Kita tak bukan minta jangan adakan saringan untuk pekerja asing. Seperti yang saya cakap tadi itulah, kalau pekerja asing, kalau pekerja tempatan dikenakan rasa, memang itulah hakikatnya. Sebab benda ni, kencing manis dengan darah tinggi adalah bukan penyakit yang berjangkit. Saya ulang ya, melainkan kena kencing tadi yang berjangkit lah. Yang tu saya minta tuan-tuan dapat melontarkan sebarang pertanyaan. Ya, sebenarnya saringan kesihatan tu daripada dulu tu hanya 3 tahun. Jadi dia kerapkan jadi selang-selang tahun. Itu pun dah banyak dah. Jadi sekarang ni every year ni bermakna every year kena buat kesihatan persaringan. Saya rasa ini akan menguntungkan FOMEMA saja. FOMEMA adalah syarikat swasta. Dan saya juga ingin tanya satu soalan. Siapa yang buat dasar ini? Dasar ini kan untuk kerajaan kena buat, bukan FOMEMA kena buat dasar. Daripada apa yang Dato' Ali kata, menteri pun tak tahu dasar ni. Jadi kita tak tahu. Jadi kita pun terpegun lah dengan syarikat yang swasta yang boleh buat dasar yang tukar-tukar macam tu. Unilateral decision. Satu lagi, kerajaan madani itu menggalakkan competition, tak ada monopoli. Tapi sekarang memang monopoli. Saya seru kerajaan supaya mengadakan 3 ke 4 syarikat untuk buat saringan. Kita pun senang. Tapi apa tergantung. Sekarang ni dasar pun dia kontrol. Jadi kita tak nak satu swasta yang boleh macam dia hijack dia punya saringan kesihatan. Jadi kalau boleh kerajaan akan mengadakan satu level field di mana banyak player ada situ. Jadi dapatlah kita mengurangkan kos. Sebab dia sekarang ni dia monopoli. Tak ada saringan. Jadi harga yang dia bagi kita kena ikut. Sekiranya ada 2-3 players, mungkin dia akan competition. Itu adalah dasar kerajaan sekarang ni. Jadi kita mahu kerajaan ini mengimplementasikan dasar ini. Dan juga kami bantah sebab saringan tu dibuat every year. Sebab penyakit jangkit ini bukan sebab dia
pekerja ni sudah ada di sini, bukan daripada luar negara. Jadi tidak ada penyakit yang dibawa oleh pekerja yang sendiri. Tidak ada penyakit sebab dia punya purpose of kesaringan itu adalah supaya dia tidak membawa penyakit yang berjangkit daripada luar negara. Penyakit yang pekerja ni dah ada 3 tahun, dah buat saringan, dia lulus, tak payahlah buat every year. Sebab memang dia tidak akan bawa lagi. It's already there. Sekiranya ada penyakit pun, penyakit itu memang sudah di sini, di Malaysia. Itulah saya punya. Salam sejahtera, nama saya Chris, Chris Wong. Saya nak tambah ulasan Datuk Ali dan juga Datuk Syed. Bukan saja orang kata polisi baru daripada FOMEMA, bukan saja polisi tersebut orang kata bukan mengakibatkan tetapi melibatkan persatuan pengusaha restoran, tetapi juga industri-industri lain, seperti industri pembinaan, industri kesihatan, dan juga industri yang mengambil pekerja asing, peladangan dan sebagainya. Peladangan, kita banyak ambil pekerja asing daripada Indonesia untuk peladangan. Kita banyak ambil pekerja Myanmar dan juga pekerja China, Thailand untuk wellness spa. Kita juga banyak ambil pekerja asing India untuk sektor IT juga. Jadi ini melibatkan banyak sektor, dan bukan saja dan yang kita terkilan seperti yang Datuk Syed sebentar tadi cakap ialah kita sebagai pengusaha industri tidak diberi ruang untuk berbincang mengenai perkara tersebut. Ya, saya nak menarik perhatian tentang akibat polisi tersebut ialah ia akan menaikkan kos perniagaan secara langsung. Saya petik daripada ulasan daripada The Age baru-baru ni, kira-kira kos 440 juta setahun kos tambahan untuk pemeriksaan perubatan. Jadi kos ni kita nak pas pada siapa? Sebagai pengusaha, kita akan pas pada pengguna. Dan kos tersebut apabila kita pas pada pengguna, juga kita tambah dengan SST sekali. Jadi kosnya bertambah. Dan pengguna akan merintih sebab makan bertambah, perkhidmatan servis pun bertambah. Jadi bagaimanakah kita dapat menolong dan membantu golongan bawahan melalui pelaksanaan polisi sebegini? Jadi untuk to be fair to government lah, tadi yang dua panelis pun sebut menteri pun tak tahu, dan tiba-tiba dasar tersebut dibuat. Kita menyeru supaya dasar ini diberhentikan sementara waktu, ditangguhkan. We request for penangguhan, dan berbincang dulu dengan pihak-pihak industri tentang pelaksanaan sebegini. Kita faham apabila dia nak buat tiap-tiap tahun tu, dia nak make sure pekerja tersebut tak ada penyakit dan sebagainya. Kita faham istilah di belakang tu, tetapi kita juga faham mungkin ada juga orang kata there is a loophole, dia nak buat duit lah. Itu saya tak nak cakap betul tak betul lah. Tapi yang kita nampak lah ada kepentingan mereka sendiri lah. Tapi berbincang dulu lah. Tapi sementara itu kita minta penangguhan. Seperti mana industri unit trust pada minggu lepas telah membuat rintihan, mereka membantah cukai CGT, capital gain tax terhadap keuntungan unit trust, dan kerajaan memberi pengecualian. Jadi kita berharap perkara sama tetapi benda berlainan, kita meminta penangguhan polisi selepas berbincang dengan pihak industri, sebab banyak kepentingan yang terlibat. Dan kita tak nak apabila kita naikkan kos, the government will blame the industry yang kita naikkan kos pula. We are not helping the government to reduce cost, tapi sebenarnya polisi yang memaksa kita menaikkan kos perniagaan. Itu ulasan saya. Terima kasih. 440 juta tu based on new arrangement ataupun yang existing arrangement? I think in total Tambahan kos tambahan 440 juta setahun. Kita ada 20.2 juta pekerja asing Setahun per year punya penambahan lah. 22 juta. Okay, you just ignore things because they are not policing vehicles. Dah 207 ringgit seorang untuk 2.2 million workers. Itu jadi 440 juta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Abdul Malik Abdullah. Saya mewakili Federation of Malaysian Business Association, nama singkat FMBA. Dan FMBA ini merangkumi
lebih kurang 220 persatuan-persatuan di Malaysia daripada semua genap jenis bisnes dan ia merangkumi seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan lain-lain negeri. Dan pihak kami agak terkilan dan juga terkejut apabila mendapat berita ni bahawa Fomima dalam kenyataan mengatakan bahawa kos untuk medical ni akan dinaikkan dan lebih teruk lagi dia akan menyuruh ataupun memaksa semua majikan-majikan di Malaysia untuk melakukan saringan setiap tahun. Sebenarnya kebanyakan daripada industri-industri di Malaysia, SME masih dalam keadaan yang baru pulih akibat daripada COVID-19. Dan apabila kita lihat kerajaan baru-baru ni ada mengumumkan berbagai-bagai cukai yang baru yang diperkenalkan di Malaysia dan kenaikan harga elektrik, harga air yang bakal akan naik pada bulan Februari. Kos untuk membuat perniagaan semakin tinggi dan kami risau bahawa benda ni akan membuat satu pressure, penekanan kepada kebanyakan daripada industri-industri player, terutamanya usahawan-usahawan yang kecil. Jadi saya ada 6 poin seperti yang disebut tadi oleh rakan-rakan saya. Pertama sekali, Fomima tidak patut diberi monopoli untuk mengawal saringan pekerja ni. Kerajaan Madani yang amat berhormat PMX pernah berkata bahawa monopoli dan kartel akan diberhentikan di negara ini secara beransur-ansur. Jadi pandangan saya, it should be a fair game. Dia patut ada lebih banyak players supaya tidak boleh berlaku benda macam ni. Suka-suka hati tiba-tiba naik harga daripada RM190 kepada RM207 dan juga mengenakan syarat baru di mana setiap pekerja asing kena buat saringan setiap tahun. Yang kedua, kami pelik walaupun lepas membayar kepada Fomima, sampai hari ini polisi Fomima tidak memberi medical report dan itu merupakan hak pengguna untuk mendapatkan report. So kita tahu sebenarnya apa dalam report. Kami tidak diberi salinan kopi langsung sehingga hari ini, cuma diberitahu gagal atau lulus. Yang ketiga, saringan blood pressure dan juga kencing manis yang disebut tadi secara panjang lebar sepatutnya tidak dikaitkan, tidak perlu langsung menjadi satu kriteria di mana pekerja asing ini ditolak. Duit dah bayar, levy dah bayar, daripada sampai kat Malaysia, tetapi oleh kerana masalah kencing manis disuruh kita hantar balik. Tetapi rakyat Malaysia, kita boleh bekerja kalau ada masalah kencing manis ataupun darah tinggi. Jadi saya rasa kita sebuah negara yang fair play kita nak tunjukkan satu example yang baik kepada satu dunia. Dan jiran-jiran kita tidak mengamalkan polisi untuk mengambil kriteria blood pressure dan diabetes sebagai satu syarat to pass the medical test. Yang keempat, dah banyak kali FMBA membawa suara rakyat kerana FMBA ini is voice of the industry. Yang sebarang polisi yang nak digubal oleh kerajaan, sebarang pertukaran, kami meminta dan mendesak pihak kerajaan agak duduk dan berbincang dulu dengan pihak industri, terutama NGO kerana kami are on the ground. Jadi kami mempunyai gambaran yang lebih clear about the true picture. Dan kalau pihak-pihak yang membuat keputusan ni daripada Ivory Tower di Putrajaya, mungkin dia tak dapat facts yang betul-betul on the ground. Tapi kita kena adil jugalah. Kalau ini tidak ada penglibatan daripada KKM dan Kementerian Sumber Manusia dan ini hanya arahan daripada Fomima, dan kita tak boleh salahkan pihak kerajaan lah. Yang kelima, kos. Kos ni akan membebankan kami dan akan pindah kos ni kepada pengguna. Last yang susah ialah pengguna. Rakyat yang akan susah. Kerana sebagai usahawan, macam mana kita nak tampung kos tu? Jadi semua usahawan, kebanyakan usahawan akan transfer kos ni kepada the end user, the buyer.
So harga akan melambung dan ini akan merumitkan lagi keadaan. Akhir sekali, saya rasa saya pun bersuara sama-sama dengan saya punya rakan-rakan di sini. Kami meminta agar ini ditunda. Peraturan ini atau arahan ini ditunda dan kami meminta pihak kerajaan ataupun pihak FOMIMA berjumpa dengan kami supaya kami dapat berdialog dan mencari jalan yang sesuai dan yang baik untuk kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Krishnan daripada Persatuan Pengusaha Restoran India, Malaysia, Timbalan Presiden ya. Merujuk perkara yang sama, diabetes dan blood pressure di Malaysia saya rasa sebab kebanyakan yang umur lebih daripada 45 memang kita ada masalah ni. Jika di bawah human rights, International Labour Organization, they emphasize so much of criteria and so much of regulations for us to treat the legal foreign workers in a very welfare manner. But I don't understand if this is another kind of a discrimination I see. And furthermore, medical report is not given to the owner. Previously, bila FOMIMA kita buat medical, segala kerja-kerja yang kita tanggung, kita buat melalui kertas. Sekarang, FOMIMA sudah sampai satu tahap, kesemuanya dia guna paperless work. Even bayaran yang kita buat, kita terpaksa bayar melalui wallet dan juga kos tambah lagi RM3 untuk apabila nak daftar untuk medical setiap pekerja. Jika selang-seli itu ditukar kepada tiap-tiap tahun, apakah motif FOMIMA selain daripada gaut keuntungan? Mereka harus tidak beri monopoli begitu. Mereka lebih authoritarian, memaksa kita. Mereka sewenang-wenangnya mengumumkan satu kenaikan harga RM27 daripada sebelum ini, tanpa sebarang dialog, tanpa sebarang pengumuman. Kami pun tidak tahu sama ada kerajaan juga aku pada charge ini. Jadi maka they behave authoritarian dan mereka tidak harus memaksa secara begini. Lagipun bayangkan kalau selang-seli jadi tiap-tiap tahun, berapakah jumlah wang yang mereka ingin kumpul? Jadi kami rasa ini adalah amat tidak wajar dan harus diberi ataupun harus dirujuk balik oleh kerajaan untuk buat yang terbaik bagi pekerja asing, juga yang membawa pekerja asing lah, yang majikan-majikan. Selain daripada itu, okey, itu saja. Satu lagi, I think diabetes and high blood pressure is among common disease. Kalau kita buat saringan pada pekerja Malaysia yang 45 ke atas atau 40 ke atas, berapakah peratus mereka yang mungkin ada penyakit kencing manis dengan diabetes? Jadi maka ini this kind of discrimination also towards another foreigner who comes and look for a living here. It's very unfair. So I think they are day by day they are coming up with more ideas. They make our life difficult. They make themselves easy. We have to do everything on our own. They just sit in the office. They do whatever the system they have implemented. They do what they can do. But I think this is also has to be addressed, and we Malaysian restaurant owners or restaurant operators, we feel this is very steep increment of fees, as well as the yearly also is going to give us a lot of inconvenience. Thank you very much.